Jenayat tahun 6, pemberontak. Pengertian pemberontak dari segi bahasa ialah pelampau yang melampaui batas kehidupan sehingga dianggap sebagai suatu kezaliman kepada orang lain. Dari segi istilah, satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin Muslim melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dan enggan mematuhi peraturan dan undang-undang sama ada berkaitan hak Allah atau hak manusia. Okey, kita tengok yang seterusnya, ciri-ciri kesalahan memberontak. Unsur-unsur kesalahan memberontak ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, perbuatan menderhaka. Yang ketiga, penggunaan kekuatan dan kekerasan. Jom kita lihat ciri-ciri tersebut satu persatu. Apa yang dimaksudkan dengan niat? Okey, mereka memberontak bertujuan untuk menggulingkan dan tidak mahu tunduk kepada pemerintah. Okey, ia enggan melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab untuk mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan pemerintah. Kita tengok seterusnya. Pengertian perbuatan menderhaka. Okey, mereka menentang pemerintah atau berusaha menggulingkan, tidak mematuhi perintah atau undang-undang yang dikuatkuasakan dengan tidak melaksanakan kewajipan yang dianggap maksiat. Okey, pemberontakan ditujukan kepada pemerintah Islam yang adil, tidak sepatutnya ditentang dan digulingkan. Malahan, pemimpin fasik diharamkan Allah untuk ditentang dengan tujuan menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran. Yang ini amal ma'ruf nahi mungkar. Okay, kita tengok maksud penggunaan kekuatan dan kekerasan. Okay. Pemberontak mempunyai kekuatan pertahanan mereka sendiri serta mempunyai senjata dan tentera yang dapat melakukan tindakan yang boleh mengganggu ketenteraman negara dan melakukan kekacauan dan juga huru-hara. Okey, kita tengok yang seterusnya, syarat memerangi pemberontak. Yang pertama, pemberontak mempunyai pemimpin yang berpengaruh dan ditaati, mengatur dan mentadbir, merancang dan menyusun strategi melaksanakan pertentangan dan pemberontakan. Okey, kita tengok nombor 2. Pemberontak menentang pemerintah secara terbuka dan mereka tidak berada di dalam kawalan pemerintah sebab mereka mempunyai bengkalan yang di luar daripada kekuasaan pemerintah. Okey, kita tengok nombor 3. Pemberontak mempunyai kekuatan tentera, senjata dan pangkalan bagi pergerakan dan pertahanan mereka kerana usaha menjadikan mereka taat kepada pemerintah memerlukan belanja yang besar. Okey, kita tengok nombor 4 pula. Pemberontak mempunyai asas yang menjadi prinsip perjuangan mereka sendiri sekalipun asas ini salah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apakah cara-cara menghadapi pemberontak? Yang pertama, pemerintah Islam hendaklah memberi pandangan dan nasihat melalui perundingan dengan mereka yang memberontak supaya mereka kembali ke pangkuan jemaah Islam. Okey, yang kedua, ketika peperangan sedang berlaku, para tentera pemerintah Islam tidak boleh mengejar musuh yang meninggalkan medan peperangan dan mereka juga tidak boleh menghukum pemberontak yang telah lemah dan cedera. Okey, yang terakhir, pemerintah Islam tidak boleh merampas harta mereka sebagai ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Okey, kita tengok yang seterusnya. Permasalahan berkaitan pemberontak. Okey, yang pertama, setelah tamat pertempuran antara pemerintah Islam dan pemberontak, tentera yang membunuh dikenakan kisos, melainkan ia bersumpah bahawa yang dibunuh masih lagi memberontak dan tidak mahu taat kepada pemerintah. Tetapi mereka dikenakan membayar diat tetapi tidak dikenakan kisas. Okey, kita tengok. Sekiranya tentera pemerintah Islam membunuh pemberontak yang ditawan atau membunuh mereka yang luka, pembunuh itu wajib membayar diat bukan kisas kerana ada kesamaran, yakni syubhah bagi keharusan pembunuhan. Okey. Seterusnya, pemberontak yang terkorban dalam pertempuran matinya
adalah sia-sia kerana tidak boleh diambil tindakan kisos atau diet terhadap pihak yang membunuh. Okey, pemerintah Islam tidak boleh membunuh pemberontak yang lari dari peperangan tersebut dan sudah mencampakkan senjatanya serta yang telah berpaling daripada pertempuran, iaitu daripada terus berperang. Yang terakhir, harta pemberontak yang ditawan tidak boleh dijadikan harta rampasan perang. Okey. Kita tengok yang seterusnya, hikmah meninggalkan pemberontak. Yang pertama, taat kepada pemerintah Islam selagi tidak melanggar syariat dan hukum Islam. Yang kedua, tidak melakukan kezaliman terhadap manusia dan makhluk Allah yang lain. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan pemerintah Islam. Sekian sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semua. InsyaAllah Ustazah akan berikan latihan dan salin di dalam buku latihan jenayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.